Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini, sekali lagi kita dapat bersama-sama diberikan ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang isi kandungan Al-Quranul Karim, yang mana kita ingin mengamati, kita ingin melihat hikmah di sebalik pembukaan dan penutupan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari tentang 3 surah. Surah yang pertama adalah Suratul Al-Ankabut. Kemudian kita akan meneruskan dengan surah Ar-Rum. Dan seterusnya kita akan memasuki kepada surah Luqman. Jadi kita mulakan dengan surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut merupakan surah yang berada pada 2 juzuk. Juzuk yang ke-20 dan juga juzuk yang ke-21. Jadi surah Al-Ankabut ini, tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati sekalian, merupakan surah yang mengandungi 69 ayat. 69 ayat, yang mana surah Al-Ankabut merupakan surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi SAW berhijrah, yang membawa kepada istilah surah Makkiyah. Surah Al-Ankabut tujuannya adalah berkaitan dengan ujian. Surah Al-Ankabut adalah surah yang berkaitan dengan ujian keimanan. Oleh kerana itu, para ulama mengatakan bahawasanya tujuan surah Al-Ankabut adalah surah yang mengajak manusia kepada keteguhan iman, yang mana iman ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, dalam surah Al-Ankabut ini kita akan temui ada banyak ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala paparkan. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, tuan-tuan dikehendaki mengulang kaji semula nota sinopsis juzuk yang ke-20 dan juga juzuk yang ke-21 bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang suratul Al-Ankabut. Dalam surah Al-Ankabut ini kita akan menjumpai perkataan fitnah yang merujuk kepada cubaan dan ujian. Ini adalah ulang kaji mengingatkan kita kembali tentang tujuan surah Al-Ankabut. Kita teruskan dengan melihat pembukaan surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, jika kita melihat pada ayat yang pertama, kita akan menemui surah Al-Ankabut, surah yang dimulakan dengan
3 huruf hijaiyah, iaitu huruf alif, lam dan mim. Tetapi kita tidak akan membicarakan tentang huruf abjad kerana dari sudut makna, apa maksud alif lam mim, hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Dari sudut hikmahnya ada, tetapi dari sudut makna apa sebenarnya alif lam mim itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, kita dapat melihat pembukaan surah Al-Ankabut ini. Sekejap tuan-tuan ya, saya nak tutup Telegram sekejap. Dia mengganggu. Okey. Kita tengok. Okey. Kita melihat kepada ayat yang kedua sehingga pada ayat yang keenam. Okey, ayat yang kita bermula daripada ayat nombor 2 kepada ayat nombor 6. Kalau ada yang bertanya kenapa tak mulakan dengan ayat pertama? Tadi telah pun kita terangkan, ayat pertama adalah ayat yang dimulakan dengan penyebutan huruf abjad. Tetapi kita terus pergi kepada ayat yang kedua sehinggalah kepada ayat yang keenam. Kalau tuan-tuan ada Quran, ada mushaf, tuan boleh buka Quran terjemahan, boleh jumpa pada muka surat 396 untuk mengetahui ayat pertama dan ayat yang keenam. Di dalam nota ini saya hanya memaparkan ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan terus saya pergi kepada ayat yang keenam. Dekat sini ni ini memang ada ayat 6. Cuma hilang dia punya tanda nombor dia. Ini sebenarnya memang ayat yang ke-6 Ini ayat yang ke-6. Okay. Jadi kita lihat pembukaan surah Al-Ankabut ini, apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Jadi kalau kita buka pada ayat yang kedua sampai ke-6, saya letakkan di sini adalah tentang ujian, tentang cubaan, dan dalam masa yang sama Allah ada menyebut tentang jihad. Jihad di sini memang merujuk kepada jihad berperang. Secara tidak langsung perkataan jihad merujuk kepada kesungguhan. Dia merujuk kepada jihad ini memang dalam surah Al-Ankabut memang membawa maksud kepada makna berjihad, berperang, melawan musuh. Dalam masa yang sama, jihad itu dia bermaksud kesungguhan, pengorbanan. Jadi dekat surah Al-Ankabut, Allah mulakan dengan dua perkara. Yang pertama, Allah mulakan dengan menyebut tentang ujian secara umum yang Allah nak berikan kepada manusia. Kemudian dalam bentuk ujian ini, Allah menyebut tentang jihad. Jadi kita kena tulislah istilah dia yang sebenar, iaitu tentang jihad. Tentang jihad. Mari kita lihat ayat-ayatnya untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Jadi kalau kita buka pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah mengatakan, apakah ada manusia yang dia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mereka berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji. Okay. Jadi pada ayat ni kita diberitahu oleh Allah, pembukaan surah Al-Ankabut, Allah memberitahu kepada kita, kita tak layak, kita tak sepatutnya mengaku kita beriman
selagi mana kita belum melalui ujian daripada Allah. Jadi dekat ayat pertama pun kita dah tahu tentang, dimulakan sebut tentang ujian. Okey. Kenapa dengan ujian ini? Okey, kita sedia maklum bahawa waktu kita belajar dekat surah Al-Baqarah kan, kita telah mempelajari bahawa salah satu ujian kita hidup ini adalah kita ini perlu melaksanakan tugas sebagai khalifah. Jadi pada ayat ni kita diberitahu oleh Allah bahawa selagi kita belum ditimpa, diberikan ujian, kita tak layak, kita belum lagi boleh mengatakan kita telah beriman dengan iman yang sempurna. Kita pergi kepada ayat yang kedua, ayat yang ketiga, masih lagi tentang ujian tersebut. Tetapi pada ayat yang ketiga, Allah telah membuktikan bahawa bukan kita sahaja yang Allah akan beri ujian, tetapi Allah telah menguji orang yang terdahulu daripada kita semua. Allah kata, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Sesungguhnya kami telah menguji orang terdahulu daripada mereka. Nabi-nabi dulu pun telah dapat ujian apabila berhadapan dengan umatnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mendapat ujian ketika mana berhadapan dengan kaumnya, dengan umatnya. Begitu juga orang-orang sebelum kita telah diberikan ujian oleh Allah. Begitu juga dengan kita. Jadi kalau kita baca ayat ini nampak terang, lagi jelas bahawa surah Al-Ankabut ini dimulakan dengan ujian. Tapi bukan sekadar Allah bagi tahu sekadar kamu dapat ujian. Tetapi surah Al-Ankabut ini surah yang mengajak kita supaya teguhkan kesabaran kita, iman kita apabila kita diuji. Okay. Ayat ketiga ni Allah memberitahu juga tentang apakah hikmah di sebalik Allah mendatangkan ujian. Allah sebenarnya nak mengetahui siapa yang sebenar-benarnya beriman dan siapa sebenar-benarnya orang yang berdusta. Jadi kalau Allah perintahkan jihad contohnya, kan, sanggup kena keluarkan wang ringgit, kena sanggup mengorbankan jiwa, maka siapa yang sanggup mengorbankan harta benda, jiwa raga, maka mereka itulah sebenarnya orang yang beriman. Kerana mereka telah melalui menyahut ujian tentang jihad. Tapi kalau siapa-siapa tidak mahu pergi berjihad contohnya, kan, itu adalah ujian. Tapi kalau mereka kata kami beriman kepada Allah, beriman pada akhirat, Allah kata belum lagi kamu beriman. Kenapa? Kerana kamu tidak melaksanakan ujian tersebut. Jadi di sini kita dapat mengetahui tentang hikmah di sebalik ujian. Jadi apa-apa pun ujian, cabaran dalam hidup kita, seperti Allah bagi ujian, kita kena meninggalkan makan minum sepanjang siang hari, itu adalah ujian dari Allah. Jadi siapa-siapa yang berjaya melaksanakan ujian tersebut, betullah dia ni beriman. Tapi kalau siapa-siapa yang tak sanggup untuk melalui ujian tersebut, tetapi dia mengaku dia beriman, sebenarnya mulut saja yang mengaku beriman, tapi tidak dibuktikan dengan tindakan. Apabila kita baca terus kepada ayat yang ke-6, Allah menyebutkan, setelah menyebut tentang ujian, maka Allah menyebut salah satu daripada ujian tersebut adalah tentang jihad. Jadi Allah mengatakan, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Sesiapa yang berjihad, inilah maklumat dia. Sesiapa yang berjihad, maka sesungguhnya dia hanya berjihad untuk kebaikan dirinya.
Allah kata, siapa yang telah berjihad, dia sebenarnya berjihad untuk mendapat kebaikan bagi dirinya. Ayat ini kita jangan memahami tentang orang yang tak ikhlas berjihad. Bukan maksudnya seperti itu. Ayat ini sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa kalau Allah perintah kita berjihad, sebenarnya berjihad tu sebenarnya ada kebaikan untuk diri kita. Kerana Allah Ta'ala ni tidak perlukan apa-apa pun pada kita. Kalau kita patuh perintah Allah, tidak akan menambah apa-apa tentang kebesaran Allah. Kalau kita tak patuh kepada perintah Allah, maka tidak akan mengurangi apa-apa keagungan Allah. Oleh kerana itu dekat bawah ayat ujung tu Allah mengatakan innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada seluruh makhluk. Maknanya Allah Ta'ala tak perlukan kita pun. Tetapi kita yang perlu tolong diri kita sendiri. Ayat ni kita boleh gunakan dalam apa jua bentuk ibadat. Contoh, kalau Allah kata siapa yang berjihad, sebenarnya berjihad untuk dirinya sendiri. Kenapa? Kerana nak berjihad ni kita terpaksa mengorbankan harta. So kita telah berjihad, korbankan harta tu. Kita sanggup mengorbankan nyawa. Sebenarnya kita tolong diri kita sendiri. Sebenarnya. Bukan kita menolong Allah kerana Allah itu dia Maha Kaya. Dia tidak perlukan pertolongan mana-mana pun hamba. Jadi kita boleh guna ayat ini aplikasinya kepada semua bentuk ibadat. Contoh, bulan Ramadan kita bersedekah kepada orang lain. Kan? Mungkin ada orang dia menyangka, tengok orang tu, aku dah tolong dia. Sebenarnya, kalau kita tolong orang, bukan hakikatnya kita tolong orang tu. Orang tu, dia dapat pertolongan kita. Sebenarnya, kita tolong dia kerana kita nak tolong diri kita sendiri sebenarnya. Kita tolong dia sebenarnya Allah yang punya, Allah yang beri pada kita. Kita cuma salurkan saja. Kita sebagai orang tengah saja yang menyalurkan dia kepada orang yang kita tolong. Tapi pada hakikatnya sebenarnya kita tolong diri kita. Tolong apa diri kita? Kita tolong diri kita untuk dapatkan pahala, untuk dapat syurga, untuk dapat rahmat, untuk selamat daripada api neraka. Inilah tentang jihad. Jadi kita dapati dekat pembukaan surah Al-Ankabut, Allah memberi tumpuan kepada ujian. Lepas tu Allah sebut ujian itu antaranya adalah tentang jihad. Okay. Mari kita lihat pada penutupan surah Al-Ankabut. Okay. Apabila kita masuk kepada penutupan surah Al-Ankabut kan ayat ada 69 ayat. Jadi kita tengok ayat yang terakhir sekali, iaitu ayat yang ke-69. Okay. Dalam Quran, ayat 69 ini dia berada pada halaman 404. Ayat 69 ini kita dah memasuki juzuk yang ke-21. Kalau ayat 2 sampai ayat 6 tadi berada pada juzuk yang ke-20, tetapi penghujung surah Al-Ankabut ini, ayat 69, ia berada pada juzuk yang ke-21. Jadi ketika kita menghabiskan surah Al-Ankabut pada ayat nombor 69, kita mendapati Allah mengukuhkan kembali tentang apa yang telah Allah
beritahu kepada pembukaan. Kalau dekat pembukaan tadi Allah menyebut tentang ujian dan jihad, maka ayat 69 Allah Ta'ala mengukuhkan kembali tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Dan bukan sekadar nak mengukuhkan apa yang telah disebut pada pembukaan. Dalam masa yang sama, ayat 69 ini Allah menyebut tentang apakah kebaikan yang orang yang berjihad itu, apa dia dapat, apa hasil dia. Jadi dekat penutupan ni bukan sekadar mengukuhkan isu tentang ujian dan jihad, tapi dalam masa yang sama memperincikan lagi tentang apa balasan orang yang menempuh ujian tersebut dan dia berjihad tersebut, apa dia dapat. Kalau kita belajar tadi, Allah memberitahu dia dapat kebaikan tu untuk diri sendirilah. Tetapi pada penutup ni Allah nak memberitahu apa yang dapat balasan dari Allah nak beri kepada orang tu. Kalau yang tadi tu memang kita sendiri dapat kebaikan dia. Tetapi dekat ayat 69 Allah memberitahu apakah balasan yang Allah sediakan kepada orang yang menempuh ujian dan dia berjihad. Jadi kita tengok pada ayat nombor 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wallazi najahadu. Allah kata orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh di sini, apabila kita melihat kepada konteks ayat, kalau kita ambil balik kepada isu pembukaan tadi, dia berkaitan dengan jihad dalam peperangan. Dalam masa yang sama, surah ini adalah surah yang berkaitan dengan ujian. Jadi sesiapa yang dia berusaha sungguh-sungguh untuk dia lalui ujian tu dengan baik. Contoh, Allah bagi dia ujian kepada kesakitan. Dia sabar, dia terima ujian tu. Dia terima dengan sungguh-sungguh. Kesabaran dia tu. Maka apa hasilnya yang Allah akan bagi? Begitu juga orang yang dia bersungguh-sungguh, dia puasa. Dia puasa betul-betul, dia puasa seperti mana yang Allah kehendaki. Maka apa yang Allah akan bagi pada dia. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah. Kan? Maka apa hasil dia yang Allah beri. Dan kalau kita baca pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan orang yang berusaha bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak kami, kehendak agama kami. Allah kata, dia ada perkataan jahadu kat sini tentang jihad tadi, lanahdiyannahum subulana. Kami akan memimpin mereka kepada jalan-jalan kami. Maksud dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia akan bimbing kita. Dia akan bawa kita kepada jalan-jalan yang Allah redai. Maksudnya Allah Ta'ala akan memberikan kita bimbingan supaya kita istiqamah, berada pada jalan yang lurus. Allah jaga kita. Allah akan bimbing kita supaya kita mudah untuk buat pahala. Allah bimbing kita supaya jalan ke syurga. Dengan syarat, apabila dia menempuhi ujian, dia buat dengan bersungguh-sungguh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang wa innallaha la ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Okay. Jadi apabila kita baca dekat penutupan dan kita baca dekat pembukaan, kita jumpa Allah memberi tahu kepada kita tentang ujian. Maka Allah Ta'ala nak tengok kepada kita bagaimana kesungguhan kita menerima ujian tersebut.
dalam banyak-banyak bentuk ujian yang berat yang dihadapi oleh penduduk, oleh orang Islam adalah tentang berjihad. Sebab itu jihad merupakan perkara kemuncak di dalam agama, seperti mana sabda Nabi SAW, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu, adalah iaitu kemuncak bagi orang Islam ini adalah berjihad. Jadi apabila kita baca pembuka dan penutup, kita mengetahui sedikit sebanyak tentang isi kandungan surah Al-Ankabut. Baik. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okay, kita dah selesai surah Al-Ankabut. Kita terus kepada surah Ar-Rum. Okay, surah Ar-Rum. Ar-Rum merupakan salah satu negara yang kita semua kenali. Ia cerita tentang negara Rum. Baik. Surah Ar-Rum merupakan surah yang mengandungi 60 ayat. Surah yang turun sebelum hijrah. Apa sebenarnya tujuan surah Ar-Rum? Surah Ar-Rum merupakan surah yang Allah turunkan pada memaparkan janji-janji Allah. Sebab tu kalau kita nak letakkan satu tema bagi surah Rum, kita boleh buat temanya janji-janji Allah. Ar-Rum. Apa perkaitan Rum dengan janji Allah? Oleh sebab itulah, tuan-tuan digalakkan untuk mengulang kaji semula sinopsis surah Ar-Rum, sinopsis juzuk yang ke-21, dan juga pada nama surah Ar-Rum itu, tuan-tuan akan dapat mengetahui tentang janji Allah. Okay. Namun begitu, tuan-tuan jangan bimbang kerana dekat pembukaan dan penutup ni, dia membantu kita mengetahui tentang apa perkaitan janji Allah dengan nama surah Ar-Rum. Cuba kita kaitkan, cuba kita hubungkan surah Rum dengan surah Al-Ankabut. Apa perkaitan dia? Tujuan surah Al-Ankabut kita gabung dengan tujuan surah Ar-Rum. Ada perkaitan tak? Tentu kita dapat menghubungkan. Kita dapat hubungan seperti ini. Kalau surah Al-Ankabut Allah menyebut tentang ujian dalam hidup manusia. Apabila kita baca dalam surah Rum, dia berfokus kepada janji-janji Allah. Jadi untuk kita kuat dalam menempuh ujian tersebut, untuk tingkatkan motivasi kita menempuh ujian-ujian dalam hidup ini, maka kita ingat janji-janji Allah. Jadi ada perkaitan dia. Jadi kita pun semangat. Kalau aku tempuh ujian ni, kalau aku berjihad ni, kalau aku mati ni, Allah janji nak berikan aku nikmat sekian, balasan sekian. Maka kalau kita rasa ya ke ada janji tu, maka kita bukalah surah Rum. Jadi apabila kita buka surah Rum, kita akan mendapati sangat benar kata-kata Allah tentang janji. Jadi surah Rum ini adalah surah yang nak menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala ni kalau dia berjanji, sama ada janji tu janji yang Allah nak tunaikan semasa di dunia, Allah akan tunaikan. Kalau janji itu janji-janji di hari akhirat, Allah akan tunaikan.
Kerana Allah tidak pernah memungkiri janji. Bukan sekadar Allah tak pernah memungkiri janji. Allah mampu untuk menunaikan apa yang dijanji. Dia berbeza dengan kita makhluk. Kita makhluk banyak janji. Tapi ada orang tak mahu tunai janji. Dia buat manifesto cantik. Ni nak masuk pilihan raya dah ni. Janji macam-macam kepada rakyat dia. Contoh. Tapi memungkiri janji selepas dapat memerintah. Ini contoh. Ada manusia, dia memang berjanji. Tetapi dia usaha nak tunai janji tu. Tapi dia tak dapat tunai janji. Sebab apa? Sebab dia tak mampu nak menunaikan janji. Tetapi berbeza dengan Allah. Tidak ada perbandingan janji Allah dengan janji manusia. Tak boleh kita nak gambarkan. Kalau Allah berjanji, apa saja janji Allah, di dunia ke, di akhirat ke, Allah akan tunaikan. Dan Allah mampu untuk menunaikannya. Itulah surah Rum. Jadi kalau tuan-tuan nak belajar janji Allah, nak tahu janji Allah, bacalah surah Rum. 60 ayat tu habiskan. Kalau kita nak belajar tentang ujian apa yang Allah nak beri kepada kita, bacalah surah Al-Ankabut. Faham tak maksud dia? Kenapa kita perlu melalui ujian tersebut? Itu yang kita patah balik kepada surah Al-Fatihah. Kerana itulah salah satu cara kita beribadah kepada Allah. Kenapa perlu melalui ujian-ujian hidup? Ambil balik surah Al-Baqarah. Kerana kita ini adalah khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, kita terus pergi kepada pembukaan surah Ar-Rum. Okay. Pembukaan surah Ar-Rum, kita terus pergi kepada ayat yang kedua. Kenapa tak ambil ayat pertama? Kerana ayat pertama merupakan huruf abjad. Huruf alif, lam, mim. Kita terus kepada ayat yang kedua sehinggalah kepada ayat yang ke-6. Okey. Ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6 ni, Allah menyebutkan tentang janji Allah. Kat sini kata kuncinya, Allah menyebut tentang janji Allah. Tetapi janji Allah ni janji yang telah Allah buktikan. Allah telah tunjukkan. Dia telah dilaksana. Dekat sini. Jelas tak? Faham tak maksud dia? Maksudnya dekat pembukaan ni dia tentang janji Allah. Tapi janji Allah ni janji yang Allah telah tunaikan. Maka apa janji Allah yang telah Allah tunaikan semasa di dunia ni? Itu yang kita kena kembali kepada nama surah itu. Rupa-rupanya janji Allah yang telah pun Allah buktikan kalau dijanji dia telah buat adalah janji Allah untuk memenangkan negara Rum daripada dikalahkan oleh negara Parsi. Kita tahu dulu pada zaman Nabi SAW diutuskan di negara Arab, di bumi Makkatul Mukarramah. Kita tahu negara yang hebat pada zaman itu adalah seperti Parsi dan juga Rum. Negara yang bertamadun. Negara Arab ini tidak ada nama dalam sejarah sebenarnya. Tak terkenal pun dalam sejarah. Tetapi negara Arab seperti bumi Makkatul Mukarramah, mereka menjadi mulia, hebat. Kerana apa? Kerana adanya wahyu, datangnya Islam. Kalau bukan kerana Al-Quran, bukan kerana dihantar Nabi SAW,
maka tidak, dalam sejarah tak dikenali pun apa itu negara Mekah, apa itu bangsa Arab. Jadi kalau kita baca dekat pembukaan, kita akan menjumpai Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ghulibatir rum. Allah kata orang Rum telah ditewaskan. Okay. Mula-mula Allah bagi tahu Rum tewas. Allah kata. Lepas tu Allah mengatakan fi adnal ardi wa hum min ba'dihim ghalabihim sayaghlibun. Allah kata mereka ditewaskan di negeri yang terdekat sekali. Negeri yang terdekat sekali ni kalau kita baca dalam tafsir seperti tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibn Kathir, merujuk kepada bumi Syam. Merujuk kepada bumi Syam. Mereka berperang di kawasan yang Rom kan menguasai bumi Syam ketika itu. Okay. Jadi orang Rom telah kalah. Dia kalah dengan siapa? Dia kalah dengan Parsi. Kan? Di negeri terdekat sekali kan bumi Syam. Kan Iran tu termasuk dalam dekat dengan kawasan bumi Syam. Kan? Okay. Mereka telah kalah dengan Parsi. Okay. Masa ni, mana ada berita CNN, mana ada Al Jazeera, mana ada internet nak tahu macam mana penduduk Mekah boleh tahu pasal Rom kalah, pasal Parsi menang. Tapi Quran bagi tahu. Saya faham tak? Quran memberitahu kepada orang Arab penduduk Mekah bahawa Rom telah kalah, Parsi telah menang. Lepas tu Allah bagi tahu. Allah kata dan mereka tu orang-orang Rom kata dan mereka akan menewaskan lawan mereka setelah kekalahan itu. Allah bagi tahu mula-mula Rom akan kalah. Lepas Rom kalah, Allah kata nanti dia akan menang. Dia akan menang. Menangnya itu fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun lagi. Bayangkan, benda belum berlaku lagi, tapi Allah bagi tahu awal-awal dah turun ayat Quran ni memberitahu bahawa Rom akan menang nanti. Dan beberapa tahun lagi tengok Rom akan menang. Itulah janji Allah. Janji Allah tentang apa? Tentang negara Rom tu akan menang. Kenapa Allah nak paparkan negara Rom? Okey. Orang Rom, mereka adalah ahlul kitab. Walaupun mereka ubah ajaran ahli kitab tu, tetapi mereka ada dekatnya orang Rom dengan orang Islam. Orang Islam ni, mereka menyokong Rom kerana dekatnya dari sudut agama mereka, kerana mereka adalah ahli kitab. Akan Kristian kan, Nasrani. Tapi Parsi bukan ahli kitab. Mereka adalah penyembah api-api. Betul, orang kafir musyrikin, mereka menyokong Parsi kerana ada persamaan. Mereka menyembah, kan? Okey, ada persamaan. Tapi kalau Rom, orang Islam menyokong dia. Seronok kalau baca surah Rum. Lepas tu kalau kita nak belajar janji Allah, habiskan 60 ayat tu. Belajar betul-betul tadabbur. Takkan nampak Allah Ta'ala dia tak pernah tak tunai janji dia. Okay. Lepas tu Allah bagi tahu ketika menang tu Allah kata wa yauma idzin yafrahul mu'minin. Pada ketika berlakunya kemenangan tu orang beriman tu akan bergembira. Inilah janji Allah. Dan tuan-tuan perempuan memang terbukti selepas beberapa tahun. Dalam riwayat hadis menyebutkan 10 tahun selepas itu terbukti bahawa Rom telah mengalahkan negara Parsi. Tak terkejut orang-orang Arab penduduk Mekah. Macam mana tahu ni? Sebenarnya ayat-ayat inilah yang membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia adalah seorang rasul. Ini dipanggil mukjizat sejarah. Dari sudut sejarah.
Allah janji. Sebab apa? Sebab dalam ayat ni, dekat mana janji Allah? Okay, janji Allah dekat sini. Janji Allah di sini. Janji Allah mereka akan menang. Ini janji Allah. Okey. Macam mana Allah boleh tunaikan janji dia? Ayat yang berikut tu Allah kata, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Allah bagi tahu kerana Allah lah segala urusan sebelum dan selepas berlaku peristiwa itu. Inilah kemampuan Allah. Allah kata mereka kalah di bawah kekuasaan Allah. Mereka menang pun di bawah kekuasaan Allah. Sebab tu Allah mampu menunaikan apa yang dia janji. Jadi pada ayat pertama ni telah membuktikan bahawa apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu. Sebab semua orang boleh tahu. Zaman tu mana ada TV. Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu? Lepas tu negara Rom pula tu lawan dengan Parsi. Membuktikan kenabian Nabi SAW. InsyaAllah nanti waktu kita belajar suratul Qamar, surah bulan, ada satu lagi pembuktian lain yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu dia memang seorang rasul. Okay, jadi kita tahu tentang janji kan? Okay, jadi kita pergi kepada penutup. Jadi waktu kita baca dekat penutup, maafkan saya. Ada satu lagi ayat, baru saya terlupa. Okey, dekat ayat nombor 6, tuan-tuan akan mendapati memang jelas tentang janji Allah. Allah kata, wa'adullah. Allah kata, macam itulah janji Allah. La yukhlifullahu wa'adahu. Demikianlah janji Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya. Maksudnya tidak pernah memungkiri janjinya. Jadi kita tahu pembuka tentang janji. Allah tidak akan memungkiri janji. Apa yang dijanji itu telah pun terlaksana pada pembukaannya. Okay. Kemudian kita tengok kepada penutup. Penutup ni maksudnya ayat last sekali dekat surah Ar-Rum. Allah mengukuhkan kembali apa yang telah Allah sebut tentang janji. Ya, betul tak surah Rum ni pasal janji? Tengok pembuka penutup pun kita dah nampak. Dia sama macam Al-Ankabut tadi. Pembuka penutup tentang ujian, tentang balasan pada ujian. Dekat surah Rum, dibuka dan ditutup tentang janji. Tapi ayat 60 ini, Allah mengatakan bahawa janji Allah itu adalah benar. Bukan janji palsu seperti mana manusia yang banyak berjanji tetapi tidak ditunaikan janjinya. Tapi Allah kalau dia berjanji, dia adalah benar. Okay, kita lihat pada ayat Allah mengatakan fasbir inna wa'dallahi haqqa. Allah kata maka justru itu bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Allah pujuk Nabi SAW. Allah kuatkan semangat Nabi. Teruskan dakwah. Sabar, kata Allah. Sabar, kata Allah. Allah kata Islam tu menang. Dia akan menang, kata Allah. Maksudnya Allah kata Allah nak bagi Nabi dapat keredaan. Nabi dapat Al-Kausar ke. Allah kata Nabi ini nanti akhiratnya lebih baik ke. Apa saja yang Allah janji, Allah kata janji itu adalah benar. Oleh sebab itu Allah kata sabar wahai Muhammad. Sabar dalam menyampaikan dakwah. Janji Allah itu adalah benar. Maka nak tahu yang benar buktinya apa? Patahlah semula kepada pembukaan tadi pada kisah Rom dapat mengalahkan Parsi. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi, kalau dah tahu janji Allah itu benar, wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Allah kata oleh kerana itu janganlah orang yang tak yakin dengan apa yang kau sampaikan,
yang tak terima apa yang kau nasihatkan, kata Allah, janganlah buat kau jadi gelisah. Jangan bimbang, kata Allah, tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selesai untuk surah Ar-Rum. Okay. Tapi untuk mengetahui dengan lebih mendalam lagi tentang janji spesifik dalam bab apa, kita kena bacalah keseluruhan 60 ayat bagi surah Ar-Rum. Ya, kerana kita hanya melihat kepada pembuka dan penutup. Kita dapati pembuka dan penutup ni ada susunannya yang tertentu. Ya, kalau kita tak pelajarinya, mungkin kita tak perasan pembuka dan penutup itu dibincangkan isu yang sama. Jadi kita belajar pembuka penutup pun kita dah dapat, sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui lah, kan? Sebab kita nak kejar baca, nak khatam ni, tapi kita nak tadabbur dah tak sempat, waktu kita amat pendek, contohnya bulan Ramadan. Maka kita tengoklah pada tujuan surah, tengok pada pembuka penutup. Okey, ini sudah tentang surah Ar-Rum. Jadi dekat dalam Quran tu, tuan-tuan catatlah di mana-mana Ar-Rum tentang janji Allah. Kalau Ankabut tentang ujian Allah. Macam tu. Jadi supaya kita dapat mengingati, apabila kita buka lagi Quran baca, kita ingat, tema surah Rum dan tema surah Al-Ankabut. Baik. Okey, kita pergi kepada surah Luqman. Okey, surah Luqman. Okay. Menarik tuan-tuan nama-nama surah. Sangat menarik. Sebab tu kita dah belajar tentang nama-nama surah. Kalau kita belajar Al-Ankabut tadi, nama haiwan, laba-laba, surah laba-laba. Apabila kita baca dekat surah Ar-Rum, cerita tentang nama tempat. Buka pula dekat surah Luqman, nama orang. Menariknya, Allah Ta'ala menyusun dari sudut apa? Dari sudut apa? Isi kandungan Al-Quran. Pada nama surah pun kita dah boleh belajar banyak benda. Okey, kenapa dengan Luqman ni? Kan, kalau Allah gunakan di nama surah, mesti Allah Ta'ala nak suruh kita fokus. Kenapa dengan Luqman? Okey, tapi kita tak nak bincangkan tentang Luqman tu siapa, apa yang dia buat sampai diagungkan namanya, disebut namanya Luqman. Ini tuan-tuan kena kembali merujuk kepada nota nama surah Luqman. Ataupun tuan-tuan boleh lihat pada sinopsis juzuk yang ke-21 bagi surah Luqman. Kita teruskan dengan tujuan surah Luqman. Okey, surah Luqman ni tujuannya secara ringkas je. Secara ringkas, surah Luqman ni surah yang dia nak memberi tumpuan kepada hikmah Allah. Ya, nak memberi tumpuan kepada hikmah Allah, kebaikan yang banyak Allah beri. Okey, tentang hikmah Allah. Dan surah Luqman dia mencerita tentang cara nak dapat hikmah Allah dan cara yang menghalang daripada dapat hikmah Allah. Jadi dekat surah Luqman tu tulis pendek je tema dia. Mudah je nak ingat. Surah Luqman tulis dekat mana-mana ruang dekat Quran tu cerita tentang hikmah Allah. Cara nak dapat, cara dihalang dapat. Selesailah tentang tujuan surah Luqman. Okay, secara ringkas. Kurang-kurangnya kita tahu nak cerita pasal Luqman. Kita tahu surah Luqman. Yang mana surah Luqman ni dia mengandungi 34 ayat. Kita dapati kan ayat-ayat dah mula makin berkurang, kan dah mula makin pendek. Kan kalau Ankabut tadi sampai 69, Ar-Rum dah potong sikit jadi 60 ayat. Lepas tu masuk dekat Luqman 34 ayat saja. Okay, jadi kita terus pergi kepada surah Luqman.
Mari kita lihat kepada pembuka dia. Okey, secara tak langsung apabila tuan-tuan baca dekat pembuka ni dan penutup, tuan-tuan kaitkan dengan tujuan surah Luqman. Okey. Surah Luqman, kalau kita rujuk di dalam mushaf, dia berada pada muka surat 411, yang mana ayat pertamanya dimulakan juga dengan alif lam mim. Kita jumpa tiga-tiga surah dimulakan dengan alif lam mim. Al-Ankabut ayat pertama alif lam mim. Ar-Rum ayat pertama alif lam mim. Surah Luqman dimulakan dengan alif lam mim. InsyaAllah kalau kita ada ruang nanti kita buat kajian. Kenapa surah-surah ini dimulakan dengan huruf alif lam mim? Pasti ada rahsia dia. Pasti ada rahsianya. Penggunaan huruf alif, lam dan mim. Rahsia dia tetap ada. Hikmahnya tetap ada. Tapi makna alif lam mim tu kita tidak tahulah. Tetapi dari sudut penggunaan alif lam mim di situ kenapa? Ini perlu dibuatkan kajian dia. Kita tak pergi kepada ayat yang pertama, tetapi kita terus pergi kepada ayat yang keempat. Kita pergi kepada ayat yang keempat, yang mana ayat yang keempat dalam surah Luqman ni, Allah menyebutkan tentang contoh manusia yang dia mengikuti petunjuk. Dan mereka ini adalah orang yang Allah beri rahmat. Hasil mereka dapat petunjuk untuk dapat rahmat tu, maka mereka ini menunaikan perintah-perintah Allah dari sudut ibadat salat, mereka zakat, dan mereka meyakini tentang hari akhirat. Ini dia termasuk dalam rukun Islam dan rukun iman. Okay, ayat yang keempat. Okay, kita baca ayat 4 dulu. Kalau kita baca ayat yang keempat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yuqimunas salah, iaitu mereka yang mendirikan salat. Okey, mereka ni siapa? Mereka ni tuan-tuan kena rujuk pada ayat nombor 3. Kena rujuk ayat nombor 3. Okey, tengok ayat nombor 3. Kalau tengok ayat nombor 3, tuan-tuan akan mengetahui ayat nombor 3 tu Allah mengatakan tentang orang yang dia cuba diri dia nak jadi baik. Dia nak jadi hamba Allah yang terbaik. Dia nak baiki hidup dia. Dia cuba nak tunjukkan dia ini adalah hamba yang hamba yang terbaik. Mereka ni dipanggil al-muhsinun, iaitu orang yang memperbaiki, orang yang nak kepada kebaikan. Itu dipanggil mereka dekat sini. Okay. Mereka al-muhsinun ni, mereka ni buat kebaikan dari sudut apa? Mereka nak kebaikan apa? Mereka mendirikan solat. Okay. Mereka mendirikan solat. Tapi dalam agama, bukan kita dengan Allah je kita kena jaga. Solat jaga. Tapi kita abaikan manusia di luar. Tak boleh. Islam ni dia mengajar menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia. Maka dengan manusia ini adalah dengan menunaikan zakat. Dalam masa yang sama, mereka meyakini nanti selepas mati adanya hari pembalasan, dinamakan dengan hari akhirat. Okey. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian,
Tuan-tuan ingat tak surah apa yang kita dah belajar sebelum ini yang ada persamaan pembukaan surah tersebut dengan surah Luqman ni? Al-Baqarah. Al-Baqarah ada. Okey. Lagi yang sebiji ayat dia sama macam ayat nombor 3. Surah sebelum ni kalau masih ingat. Saya bagi clue dia. Surah tu dia tentang lebah. Al-Namlu. Ayat Bukan lebah, tentang semut. Al-Namlu ayat 3. Ya, jazakillahu khaira. Okey, kalau kita buka surah Namlu ayat nombor 3, muka surat nombor 377, kita akan menemui ayat yang ketiga surah An-Namlu ni. Sama macam surah Al-Ankabut, surah Luqman. Cuma ayat ni saya salah. Ayat nombor ni. Sebenarnya nombor ni nombor 4. Saya copy paste je sebenarnya. Sebab tu dia ayat 3, sebenarnya ayat 4. Maafkan saya. Surah Luqman, kalau dalam surah An-Namlu, dia ayat nombor 3. Ni ayat ni, bunyi ayat ni sama bunyi je. Tapi dia ayat 3. Tapi dekat surah Luqman, dia ayat nombor dia dekat surah Luqman, dia ayat nombor 4. Tolong baiki ya. Tolong baiki nombor tu, tolong padam dia. Bukan ayat 3, tapi ayat nombor 4. Okay. Jadi Allah mulakan dengan perkara tersebut. Okay. Apabila kita baca dekat penutup, surah Luqman kan ada 34 ayat. Kita ambil 2 ayat terakhir, iaitu ayat 33 dengan ayat 34. Apa berkaitan solat, zakat, hari akhirat? Perkaitan dia adalah dekat penutup surah Luqman, Allah memerintah supaya kita bertakwa. Allah memerintah kita bertakwa. Apa perkaitan takwa dengan pembukaan salat, zakat, hari kiamat? Sudah pasti ada perkaitan. Perkaitan dia adalah bukti orang yang bertakwa dapat dilihat daripada dia salat, dia zakat, dia meyakini hari kiamat. Kalau dia dakwa dia bertakwa, tetapi dia tak salat, dia tak zakat, dia bukan orang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang memiliki sifat ketakwaan, mereka itu orang yang menjaga salatnya, dia menunaikan zakat, dan dia meyakini hari kiamat. Jadi kita nampak hubung kait dia. Dia macam pembuka dan penutup surah Luqman ni, dia ada persamaan dengan awal ayat dalam suratul Baqarah. Dah sampai juzuk yang ke-21. Allah masih lagi mengingatkan kita isi kandungan suratul Baqarah. Kalau kita baca dekat suratul Baqarah kan, kita jumpa mula-mula Allah kata apa? Hudalil muttaqin. Kita jumpa Allah kata kitab Quran petunjuk untuk orang bertakwa. Lepas tu baru Allah cerita ciri orang bertakwa tu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa tu? Masuk pada solat, masuk pada zakat. Maknanya 5 ayat pertama surah Al-Baqarah itulah sebenarnya boleh kita katakan dia cover sebenarnya semua maklumat lain. Sebab itu Al-Baqarah duduk nombor 2 selepas Al-Fatihah. Sebab itu Al-Baqarah ni kita dah sebut tempoh hari,
dia adalah surah yang Nabi mengatakan dia surah puncak bagi Quran. Sebab itu sesiapa yang dapat menguasai suratul Baqarah, surah Baqarah, seolah-olah dia sudah berada di atas puncak. Dia boleh melihat di bawah tu isi kandungan surah lain. Dia tengok surah-surah lain tu. Walaupun dia tak baca lagi surah lain, tapi apabila dia menguasai surah Al-Baqarah, seolah-olah dia sudah berada di puncak. Sebab Al-Baqarah, Nabi kata sanamul Quran, adalah puncak kepada Quran. Dan nanti insya-Allah kita akan belajar modul susunan surah. Kita akan dapati memang susunan surah itu bukan susunan yang sia-sia. Itu kita kena belajar. Supaya kita nak dapat rasa pegang Quran tu memang kalamullah. Kita nak pegang Quran ni macam Quran ni kan benda suci yang kita nampak macam Quran ni, biar kita pegang Quran tu kita rasa macam ada nilai dia yang tak tergambar. Jadi cara dia kita kena bongkar maklumat-maklumat seperti ni, pembuka, penutup, susunan surah, susunan ayat. Okey. Jadi tengok pada ayat dia. Jadi kalau kita tengok pada ayat dia, memang Allah menyebutkan tentang ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Allah kata, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Kita tak ulas ayat 33 ni secara panjang lebar, tapi kita nak ambil kepada ayat yang menyebutkan tentang ketakwaan. Allah perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu ada sambungan ayat nombor 34 tu. Tapi ayat 34 tu dia menyambung, memperincikan tentang ayat 33. Sebab tu dekat-dekat penutup tu serta ayat 33 dan juga 34. Tapi kalau spesifik ayat tentang takwa dekat ayat nombor 33. Jadi apakah berkaitan antara pembuka dan penutup? Jadi kalau kita adunkan dia, maka pada pembukaan surah Luqman dengan penutupan surah Luqman, sebab orang mungkin nampak cerita Luqman, betul tak? Kita nampak cerita Luqman. Cerita Luqman tu betul, jangan dipinggirkan. Itu memang kata orang wajib cerita. Cerita Luqman tu. Okey. Tetapi apabila kita belajar pembuka dan penutup, sebenarnya dia mengulangi kembali awal ayat surah Al-Baqarah. Kan nampak kan jauh tu Luqman dengan Al-Baqarah. Rupa-rupanya walaupun dia duduk jauh, tapi dia ada hubung kait dia. Okey. Kenapa dengan Luqman? Luqman ni Allah letakkan dialah manusia contoh orang yang bertakwa. Kalau kita buka pembuka dan penutup, Allah sebut tentang sifat orang bertakwa ni, dia akan solat, dia tunaikan zakat dan dia meyakini hari kiamat. Kalau orang tanya siapa contoh yang ada buat perbuatan seperti itu, kita kata Luqman lah. Luqman lah. So Luqman ni adalah contoh yang Allah nak nyatakan ciri orang yang salat, orang yang tunaikan zakat dan orang yang meyakini hari kiamat. Kalau kita nak lebih jelas, tuan bacalah di antara pesanan-pesanan Luqman kepada anaknya. Luqman ada tak pesan tentang salat? Ada, pada ayat nombor 17. Luqman ada tak pesan kepada anaknya tentang bab zakat? Kita mungkin tidak nampak disebut secara jelaslah. Okay. Kemudian meyakini hari kiamat, ada. Luqman menyebut tentang, dia bawa perumpamaan, dia kata pada anak dia, kalau ada biji sawi nak kau sorok biji sawi tu dekat celah batu ke, kat mana ke, pasti Allah Ta'ala akan datang untuk buat perhisapan. Ada kaitan dengan hari kiamat. Itu saya nak kaitkan peletakan cerita Luqman. InsyaAllah tuan-tuan, doakan Ramadan ni, nak macam hujung ni, Ramadan ni, doakan semoga Akademi Tadabbur ni dapat
menyediakan modul-modul yang memberikan kita dapat memberikan kepada kita jawapan hikmah tentang kenapa surah-surah ni Allah letak cerita-cerita ni pada surah-surah tertentu. Contohnya macam kisah Luqman kan. Kenapa Allah Ta'ala tak letak pada surah lain cerita dia, contoh. Itu rahsia-rahsia itu sebenarnya ada. Bukan Allah rahsia kita tak tahu, tapi kita sebut rahsia itu menunjukkan kita kena gali dia, cari. Kenapa peletakan kisah Luqman ni dia berada di tengah-tengah antara pembuka dan penutup? Itu kita kaitkan tadi. Kerana Luqman ini adalah manusia yang telah menunaikan pembukaan dan penutupan surah Luqman. Kita doakan. Kita akan buat lagi beberapa modul-modul yang lain untuk memberikan kita rasa bahawa Quran ini memang betul-betul dari Allah. Okay. Jadi kita sambung kepada sudut yang kedua. Allah menyebutkan bahawa dalam surah Luqman, kita ambil pada ayat yang ke-6, Allah menyebut tentang ada manusia ni, dia tak nak peduli agama dia. Tetapi apa yang dia nak ambil peduli? Dia nak ambil peduli tentang dunia dia. Dia lalai dengan kehidupan dunia dia. Okey. Sepatutnya kita manusia ajak orang kepada ingat akhirat. Tapi ada manusia, dia mengajak orang lain supaya mabuk dengan dunia. Mabuk dengan hiburan. Mabuk dengan harta. Itulah dalam surah Luqman pada pembukaan ayat yang ke-6. Kita tengok ayat ke-6. Kita boleh baca keseluruhan ayat nombor 6 ni. Ya, Allah mengatakan tentang ada manusia yang dia membelanjakan harta dia untuk cerita-cerita dan hiburan-hiburan yang melalaikan. Dia membelanjakan hartanya, dia gunakan wang ringgit dia untuk hiburkan diri dia yang tak ada faedah pun bagi dia. Dia sanggup belanjakan wang ringgit dia untuk cerita-cerita, hiburan-hiburan, lagu-lagu, apa saja yang melalaikan dia. Yang cerita-cerita tadi, hiburan-hiburan dia tadi tu pula yang membawa manusia jauh daripada agama. Kat sinilah. Lepas tu, ada orang dia menjadikan agama tu sebagai ejekan. Kan? Orang nampak pelik sekarang. Kalau kita, zaman sekarang ni zaman yang kalau kita nak pegang agama dengan kuat, mungkin orang akan rasa macam tak sesuai lah, tak ikut zaman lah, tak model lah, tak ikut perkembangan semasa lah. Sedangkan kita menutup aurat, contoh. Okay. So ada manusia yang macam ni. Okay. Pada pembukaan dia. Okay. Jadi waktu kita baca dekat penutupan, kita akan mendapati Allah menyebut tentang hari akhirat. Kenapa dengan dunia dan akhirat tu? Apa berkaitan dia? Jadi kita patah baliklah ayat. Kita tengok ayat 34. Okay. Ayat 34 ni cerita tentang Allah tutup surah Luqman tentang hari akhirat. Apakah berkaitan daripada manusia yang sanggup fokus dunianya, kan, sanggup tak pedulikan agamanya, ada kaitan dengan hari akhirat. Nak menunjukkan bahawasanya, kita tengok ayat nombor 34. Nak menunjukkan bahawasanya bahawa jangan hanya menumpukan kepada duniawi, tapi ingat kepada hari akhirat. Satu, kita boleh kaitkan. Yang kedua, kita boleh kaitkan bahawa apa yang kita lakukan di dunia ni, kan, belanjakan harta kita pada kesesatan, bawa orang pula kepada kelalaian. Ramai orang tak sedar, dia buat filem, kan, dia buat cerita, dia buat lagu yang menyebabkan orang tak baca Quran. Orang jauh dengan agama.
orang lambat solat, orang lalai. Ada tak manusia? Ada tak benda-benda macam tu? Ada. Dia tak perasan. Lepas tu cerita-cerita best-best tu pula dekat-dekat maghrib. Contoh, kan, lewat sembahyang maghrib. Cerita-cerita bersiri-bersiri tu kan hantu sikit cerita-cerita macam tu. Bukan hantu apa. Menyebabkan kadang orang tu nak sambung. Sampai sembahyang pun dia ingat, apa siri kedua ni? Apa sambungan dia? Kita tak sedar. Tapi apabila kita baca surah Luqman, Allah kata benda tu dah ada dulu lagi dah. Okay. Jadi apa kaitan dengan penutup? Penutupnya Allah nak mengingatkan tentang akhirat. Apa yang korang buat tu dekat dunia tu, bawa orang jauh daripada agama Allah. Lepas tu kau pula memperkecilkan, mempersederkan agama ni, maka nanti korang, Allah mengkaitkan tentang apa yang kamu lakukan itu, Allah akan hisab di hari akhirat. Ada berkaitan, sudah pasti ada berkaitan. Okay. Jadi kita baca dekat ayat penutup tu, Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah mempunyai ilmu tentang hari kiamat. Jadi Allah, kalau kita nak kaitkan dengan pembuka dia, kita dah sebut. Okay. Kemudian Allah menerangkan benda lain yang Allah je yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Pertama tentang hari kiamat lah. Allah je yang tahu bila kiamat tu. Okay. Lepas tu Allah terangkan lagi. Dia je yang tahu tentang bab hujan. Okey, berapa tisisan hujan, hujan turun kat mana. Lepas tu Allah je yang tahu benda yang ada dalam rahim ibu tentang anak-anak contoh. Allah je tahu besok kita buat apa. Kita ikut kelas tak lagi esok. Kita baca Quran lagi tak esok. Dan tak ada siapa pun yang tahu. Kan? Kat mana dia mati? Tak tahu. Mati dalam bermusafir ke? Mati sedang belajar ke? Mati sedang menonton filem ke? Mati sedang buat kuih raya ke? Mati sedang iktikaf ke? Mati sedang berjalan ke? Tak ada siapa yang tahu. Lepas tu penutupnya Allah buat kesimpulan. Allah kata, dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha dalam pengetahuannya. Jadi apabila kita kaitkan dengan kiamat dan Allah maha mendalam pengetahuannya, maknanya ada kaitanlah. Allah Ta'ala itu mampu menghitung, menghisap apa yang manusia lakukan. Allah Ta'ala tahu siapa yang belanjakan RM1 dia untuk tolong agama Allah. Siapa yang sanggup belanjakan RM1 dia untuk urusan duniawi dia semata-mata. Allah Ta'ala tahu. Walaupun tak ada accountant yang buat kiraan, tak ada yang beraudit, tapi Allah mengingatkan kita semua tentang apa yang kita lakukan di muka bumi. Jadi habislah, sampailah kita kepada penghujung bagi suratul Luqman. Apa kaitan dengan Luqman Ustaz pada pembuka dan penutup ni? Tuan-tuan, kalau kita sebab tu kita kalau kita masuk kepada tajuk Luqman tu pula, memang ada berkaitan. Ingat tak Luqman dia cakap dekat anak dia tentang yang saya kata biji sawi tadi tu. Kalau kita baca pada ayat nombor 16 kan. Luqman pesan pada anaknya, ya bunayya innaha intaqu mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin. Sampailah pada hujung ayat. Yang sampai Luqman kata, nak, dia kata nak, ingat ya nak, Allah tu dia maha halus, latifun, khibir. Maha halus ilmunya, maha teliti ilmunya, dan Allah tu maha mendalam. Ada kaitanlah dengan Allah mengulang perkataan alimun dengan khibirun. Itu saja tuan-tuan puan pengisian kita pada pagi ini. Terima kasih kepada tuan-tuan puan yang sentiasa mengikuti majlis ilmu. Secara tak langsung, tuan-tuan juga menyokong kepada perkembangan kelas-kelas yang dianjurkan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Kita semua niat semata-mata kerana Allah.
Niat di kita, perjuangan kita, kita nak membumikan Al-Quran, kita nak masyarakat kita faham Al-Quran. Jadi apa saja usaha yang tuan-tuan telah buat dengan tuan-tuan berkongsi link ke, tuan-tuan berkongsi nota ke, tuan-tuan ajak orang mengikuti kelas ni, semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu saya ucapkan jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Ya, kalau boleh kita sebar-sebarkan ilmu ni kepada orang-orang di luar sana. Bukan kita saja yang nak faham Quran, tapi kita nak orang lain pun faham Quran. Kalau kita tak mampu nak hebah kepada pihak luar, kita hebahlah kepada ahli keluarga kita terlebih dahulu. Sempurna dengan kita masuk kepada surah Luqman. Yang Luqman, dia memberi nasihat kepada anaknya. Maka kita ajarkanlah anak kita. Kalau kita buat tadarus dekat masjid ke, kat surau ke, dalam bentuk online ke, ya, kita cuba kalau kita sebelum tadarus tu ataupun lepas habis tadarus tu, kita kongsilah maklumat. Okey, alhamdulillah kita dah sampai juzuk yang ke-21 dah. Okey, kita dah sampai surah Luqman. Okey, izinkan saya nak kongsikan tentang tujuan surah Luqman, pembuka dan penutup surah Luqman. Okey, ambil kesempatan tu untuk berkongsi maklumat sambil kita membaca, kita memberikan kefahaman kepada masyarakat. Baik, ada apa persoalan, pertanyaan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Okey, ada bertanya tapi soalan tentang infak, tentang sedekah. Okey, sedekah ni boleh buat bila-bila saja tuan-tuan puan-puan ya. Sedekah ni dia tiada kaitan dengan malam Al-Qadar. Maksudnya kalau kita tak sedekah, tak dapatlah jumpa malam Al-Qadar. Tidak seperti itu. Malam Al-Qadar ini dia terbuka kepada semua. Dia bukan dikaitkan dengan hanya dengan sedekah baru jumpa malam Al-Qadar. Tidak. Ini membawa kepada jawapan infak boleh dilakukan pada bila-bila. Siang pun boleh, malam pun boleh. Okay, Wallahu ta'ala alam. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, saya buka satu atau dua soalan sebelum kita tamatkan. Ada pertanyaan sebelum kita tentukan? Okey, insya-Allah besok kita masuk kepada masih lagi juzuk yang ke-21. Kalau kita rujuk dalam surah As-Sajdah, esok kita belajar surah As-Sajdah. Lepas tu kita belajar surah Al-Ahzab. Dan tu kita terus masuk kepada surah Sabah. Kita terus masuk kepada surah Sabah. Kita kena bawa 3 surah pada pagi esok. Kita belajar surah Sajadah, surah Al-Ahzab dengan surah Sabah. Okay, kita masuk juzuk yang ke-21 dan juzuk yang ke-22. InsyaAllah surah Sabah. Baik, kalau tiada soalan, terima kasih atas komitmen tuan-tuan perempuan. Jazakumullahu khair. Salah silap mohon diberikan teguran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.